Baik, pelantikan Datuk Seri Amir Hamzah Azizan sebagai Menteri Kewangan II diharap dapat mempercepatkan tindak balas negara terhadap ekonomi global yang tidak menentu, menurut Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Sementa. Pengurusi Sementa, Datuk William Eng berkata, pelantikan itu membantu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam melaksanakan hala tuju ekonomi dan dasar fiskalnya berdasarkan pengurangan defisit dan rasionalisasi subsidi. Beliau juga berpuas hati dengan pengekalan Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz dan Liu Ching Tong dalam Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri untuk terus mempromosikan kemasukan pelaburan dan menyusun semula sektor perindustrian. Saya mempersilakan Presiden Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Sementa, Datuk William Eng. Saya nak ucapkan terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Datuk William, mungkin menunjukkan reaksi positif seperti yang dikatakan awal tadi. Bagaimana pembentukan Kabinet Anwar 2.0 ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi khusus dalam memperkasakan PKS tempatan sekaligus meningkatkan kemasukan pelaburan? Ya, kalau kita lihat apa yang telah diumumkan dalam setahun ini, banyak sebenarnya. Ada konsep ekonomi madani dengan sasaran top 30 global economy, top 20 dalam global competitiveness dan sebagainya. Ini adalah sasaran dan hala tuju yang saya rasa cukup progresif. Kemudian kita lihat ada NETR, National Energy Transition Roadmap, pilihan tenaga kepada tenaga boleh diperbarui. Kita lihat ada NIMP, Plan Induk Industri Baru, dan juga baru-baru ini yang dibentangkan di Parlimen Kertas Putih dasar gaji progresif ataupun progressive model. So jelas kerajaan ini mempunyai hala tuju yang saya rasa betul, yang progresif dan mungkin juga boleh dikatakan inovatif. Tapi rakyat dan juga sektor swasta, termasuk PKS specifically, mungkin kurang sabar walaupun cuma setahun. Jadi kami berharap pembentukan Kabinet Anwar 2.0 ini dapat mempercepatkan pelaksanaan inisiatif ekonomi yang telah pun diumumkan selama setahun lepas ini, dan mungkin lebih pentingnya membantu rakyat dan juga sektor swasta termasuk PKS untuk memahami dan menyokong program-program tersebut. Baik, apa antara pendekatan awal atau strategi Datuk yang akan diambil oleh Kabinet baru untuk mengatasi cabaran ekonomi yang dihadapi oleh PKS dan memastikan kestabilan dalam sektor perniagaan? Ya, cabaran utama yang dihadapi oleh PKS masih sama. Pertama, kos input yang tinggi. Sebagai pengguna, kita banyak komplain lah kan. Harga ayam naik, harga telur ayam naik, harga beras naik dan sebagainya. Tapi kita perlu ingat, kos yang naik ini bukan terhad kepada pengguna. Kos input ataupun bahan mentah kepada peniaga, termasuk PKS, juga naik secara mendadak kebelakangan ini. Dan untuk PKS, dia bukan kos bahan mentah sahaja yang naik. Kita lihat kos elektrik, kos internet, sewa kedai, kos penghantaran, parcel ataupun logistik, semuanya naik. Jadi Kabinet baru ini perlu mengambil kira kesan sebarang dasar baru, termasuk seperti yang saya katakan tadi, progressive model, pengurangan subsidi dan sebagainya, tidak membebankan PKS kita. Di dalam kita membentung kenaikan kos kepada pengguna, kita juga perlu membentung kenaikan kos kepada PKS kerana benda ini sama, dia berkait rapat. Keduanya, kos pematuhan ataupun compliance cost. Kita sudah ada sebenarnya mekanisme untuk memantau isu kos pematuhan. Ini dalam bentuk pemuda ataupun jawatan kuasa khusus untuk memudah cara perniagaan. Tapi Kabinet baru perlu memberi fokus untuk mempercepatkan pendigitalan kerajaan. Salah satunya projek Identity Digital Nasional (IDN) yang diumumkan baru-baru ini, saya rasa memang perlu dipercepatkan. Saya bagi contoh, kalau kita mahu buka kedai makanan di ibu kota, kita perlu bukan satu tapi 8 lesen ataupun proses. Kita perlu upload sijil SSM kita perlu sijil penyedia makanan, sijil bomba dan sebagainya. Tapi dengan projek Identity Digital Nasional ini, mungkin semua tadi dapat dipermudahkan kerana pihak berkuasa tempatan dapat lihat dengan satu login semua permit yang sedia ada. So this is a second focus on compliance cost. Dan yang ketiganya isu buruh ataupun tenaga kerja. Ini isu yang amat mencabar kerana terdapat pelbagai pihak kepentingan yang mempunyai pendirian dia yang agak bertentangan. Di pihak majikan dan perniagaan, kita mahu tenaga kerja yang terletih dan kita mahu kebebasan untuk membayar mengikut keluaran ataupun output dan bukannya mengikut gaji bulanan yang tetap. Manakala pihak pekerja dan pihak kesatuan pekerja pula, dia mahu gaji bulanan tetap dan kalau boleh dinaikkan secara automatik setiap tahun. Tapi masalahnya, dunia dan ekonomi sedunia sekarang ni sudah bertukar.
sekarang ni kita sering merujuk kepada ekonomi gig, ekonomi kreatif. Pekerja ni dia tidak semestinya bergantung kepada satu pekerjaan. Jadi pengetahuan yang diperlukan, latihan yang diperlukan dan undang-undang untuk menyelia peralihan ke ekonomi gig ini cukup berlainan dengan sistem buruh dan undang buruh yang kita ada sekarang. Itulah sebabnya kenapa Samantha menyeru kerajaan segera membentuk satu pasukan petugas khas masa depan pekerja ataupun Future of Work Task Force untuk merancang cara kita mengatasi isu pasaran bakat yang sudah berubah ini. Jadi pasukan petugas khas ini perlu menjawab beberapa persoalan. Contohnya, adakah sistem pendidikan sedia ada cukup untuk melengkapkan anak-anak kita untuk pasaran pekerjaan di masa hadapan? Bukan untuk hari ini, bukan hari esok, tapi untuk 10-20 tahun ke hadapan. Keduanya, adakah skill set atau kemahiran yang diperlukan oleh industri cukup di kalangan pekerja tempatan ataupun mungkin kita perlu menyumber kemahiran tersebut dari luar negara. Dan adakah sistem perkongsian keuntungan sedia ada antara majikan dan pekerja cukup dan adil? Adil untuk pekerja dan dia perlu adil juga untuk majikan. Dan adakah undang-undang buruh kita mencukupi ataupun kita menyekat pertumbuhan ekonomi dalam era ekonomi gig sekarang? So kita perlu bantu rakyat Malaysia untuk kekal relevan dalam ekonomi baru ini. Kita perlu kecilkan jurang antara apa yang diperlukan oleh industri dan ketersediaan dan latihan pekerja mahir. So in short, kita perlu pastikan rakyat Malaysia ni betul-betul faham dan sedah perubahan ekonomi sedunia ini dan bersiap sedia untuk menghadapi cabaran masa depan. Baik, daripada segi pengurusan ataupun dasar dan juga progressive wage model dan juga tumpuan yang lain yang telah dikongsikan oleh Datuk sebentar tadi, macam mana kita nak salurkan usaha-usaha ataupun inisiatif ini melalui kerjasama bersama Kabinet Baharu ini bersama pemain industri dalam memaksimumkan penyertaan PKS dalam pelbagai sektor ekonomi yang telah disebutkan antaranya oleh Datuk serta menggalakkan pembangunan dan inovasi dalam kalangan perniagaan kecil dan sederhana terutamanya. Ya, kita ni sering dengar sektor PKS ni penting, sektor PKS ni tunjang ekonomi negara dan sebagainya. Tetapi hakikatnya kita lihat isu yang sama dari 20 tahun lepas masih merupakan isu dan cabaran hari ini. Isu kos, isu inovasi, isu kewangan dan sebagainya. Ini adalah kerana kita masih menggunakan pakai approach dari zaman 80-an yang saya rasa dah sepatutnya dah jangan kita pakai lagi. Approach apa? Pertama, kita masih percaya pemberian grant atau wang percuma kepada PKS ini boleh membantu membangunkan sektor PKS. So kita bagi macam-macam grant untuk otomasi, untuk iklan kita dapat free, untuk server gerai dan sebagainya. Kalau betul cara kita tadi, patutnya kita dah ramai PKS yang jadi jago sedunia. Ekspor kita sepatutnya merata dunia macam Apple atau Samsung. Cuba kita nambahkan satu jenama tempatan yang kita bagi duit free untuk iklan yang sekarang dah jadi jenama besar yang disegani di seluruh dunia. Tak ada sebenarnya. Ini bukan dasar kerajaan sekarang. Kita dah lihat berbilion ringgit kita jadi subsidi, kita bagi grant untuk berpuluh tahun. Mana jenama kita yang berjaya? Jadi strategi grant ini kita perlu ubah. Dalam bahasa Inggeris, kita ada pepatah, if a man a fish, you feed him for the day. Teach a man to fish, you feed him for the lifetime, kan? Jadi salah satu adalah kita fikir keusahawanan ini adalah kejaya dan boleh diajar. Keusahawanan ini sebenarnya bukan kejaya dan tidak boleh diajar. Kalau keusahawanan ini boleh diajar, maka sepatutnya kita sudah ada berpuluh syarikat unicorn. Jadi pada saya kerajaan ataupun kabinet baru ini perlu memperkenalkan industri baru. Kita perlu bawa masuk pelabur asing dalam industri bernilai tinggi. Kita tingkatkan peluang kejayaan dalam sektor bernilai tinggi, sektor teknologi contohnya, sektor E&E dan sebagainya. Dan bukannya menggunakan keusahawanan sebagai ganti sementara kerana rakyat tak ada kerja yang membayar gaji mencukupi. Tak boleh. Patutnya kita fokus untuk menginsentifkan perniagaan untuk melabur dalam R&D, dalam penjenamaan, branding secara kreatif untuk meningkatkan produktiviti kita dan bukannya untuk dapat duit grant seperti yang saya katakan tadi semata-mata. Jadi saya berharap kabinet baru ini dapat berfikirlah out of the box bagaimana menghasilkan PKS yang berdikari, yang berdaya saing dan juga berdaya tahan dan pada masa yang sama membina industri baru yang bernilai tinggi dan yang dapat dipertahankan oleh pemain tempatan ataupun defensible industry.
Sudah tentu, where there's a will, there's always a way dalam memacu PKS untuk lebih berdaya saing dalam menjadi enjin kepada pertumbuhan ekonomi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Presiden Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Sementa, Datuk William Eng.